وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah muka surat 6 baru yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya sekalian perkara. Percaya yakni mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati. Sekalian perkara. Sekalian perkara. Mana sekalian perkara? Baik dan jahat. Itu badal pada kata sekalian perkara, nak menjelaskan apa dia sekalian perkara. Sekian perkara ni baik dan jahat, tu sekalian perkara. Kesemuanya ditakkidkan, dikuatkan pula dengan kesemuanya. Kesemua sekalian perkara baik dan jahat tadi ni, kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya, kesemua sekalian perkara daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah, perlakuan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kesemua tu daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tuhan perbuat ni dengan muafakat, dengan bersetuju, dengan selaras iradahnya, yakni kehendaknya, ketentuannya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Kehendak Allah ni bila Allah berkehendak, bila Allah menentukan, bila Allah menetapkan pada sedia kala. Azali, qadim. Allah qadim, sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah berkehendak, telah menentukan, telah memutuskan. Bila? Qadim juga. Allah zat yang wajib ada, qadim. Sifat iradah Allah qadim, sedia kala. Allah yang bersifat iradah menentukan, menetapkan bila ni? Pada sedia kala, pada azal, qadim juga. Jadi apa yang telah lakukan, kesemuanya apa yang telah lakukan muafakat dengan ketentuan Allah pada azal. Jadi rukun iman kemenang ni mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati. Sekalian perkara, kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Apa yang Tuhan perbuat selaras dengan kehendak Tuhan, ketentuan Tuhan yang bersifat dengan iradah, yang mana Allah telah menentukan pada sedia kala. Kemudian kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah pada azal ni selaras muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tajuk rukun iman yang keenam. Segala-gala perkara, qadar, ketentuan Allah, qada, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada perkara baik ataupun perkara yang jahat. Baik iman dan ta'ah, jahat kufur dan maksiat, kesemuanya datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Segala-gala perkara tidak terkecuali
walaupun hanya sebesar zarah sekalipun. Sekalian perkara macam sebut semualah, simple sahaja, mudah sahaja. Sekalian perkara kesemuanya. Contohnya apa? Tak payah contoh-contohlah. Semua perkara, sekalian perkara, semua maksudnya ini sekalian perkara kesemuanya. Contoh tak payah dah lah, sebab tak terkecuali dah. Kalau nak tanya pula dah hak ni, tak ada hak ni, hak nung tak ada lah. Sekalian perkara kesemuanya, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan jahat. Kemudian pembicaraan kita yang minggu lepasnya adalah berkaitan dengan ketentuan yang jahat, kufur dan maksiat. Ini pegangan kita, rukun iman yang keenam. Jangan lupalah adab percakapan kita, syariat kita di mulutnya. Kita wajib beradab dengan Allah dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat yang berlaku kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak serupalah pegangan dengan percakapan, tak serupa itulah yang diperintahkan pada syariat. Berpura-pura tidak. Berpura-pura ni zahirnya taat, hatinya tak taat. Sekarang ni zahir bercakap di mulut yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Itu perintah syariat. Tapi di dalamnya tak sama. Akidah kita berpegang sekalian perkara termasuk yang jahat datang daripada qadar dan qada Allah. Itu pun kita berpegang hak diperintahkan kepada kita. Zahir kita patuh, akidah kita patuh, tapi tak sama dah perintah gitu. Tak panggil berpura-pura. Hak berpura-pura ni zahir semayang, taat nampak, tapi hati ikhlasnya tidak. Itu panggil berpura-pura. Zahir taat solat, tapi taat hatinya ikhlas. Tidak ikhlas, tapi riak, derhaka tu. Nampak baik kat luar je, kat hatinya derhaka. Itu panggil pura-pura. Sekarang ni kat luarnya kita wajib beradab, yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Itu perintah syariat kepada kita. Lepas tu pegangan segala-gala, itu rukun iman kitanya. Zahir kita patuh, akidah kita patuh. Bapa nak kata berpura-pura? Dah perintah seumpama tu, kita buat seumpama tu. Pegangan kita tetap dah baik jahat daripada qadar dan qada Allah. Percakapan adabnya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Ini sebagai contoh dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Jin. Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan jin, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahasanya kami, kata jin, kami tidak mengetahui asyarun urida biman fil ard, adakah akan kejahatan dikehendaki dengan mereka yang ada di bumi, ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Dua ni. Sama ada ahli bumi ni dikehendaki akan kejahatan, bala bencana ke apa ke, ataupun ahli bumi ni menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Dikehendaki akan kejahatan bina majhul, ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan dengan bina pa'i. Kalau orang ngaji ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu saraf. Kami tidak mengetahui sama ada ahli dunia ni dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Dikehendaki akan kejahatan, siapa yang menghendaki? Ini majhul ni, disembunyikan. Atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Kalau kehendak kebaikan oleh Tuhan mereka.
sama ada dikehendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan akan kebaikan. Menghendaki oleh Tuhan akan kebaikan. Tapi hak kejahatan, adakah dikehendaki akan kejahatan? Siapa yang kehendak? Dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang duduk di bumi ni, siapa yang kehendak? Siapa kehendak kejahatan yang berlaku pada ahli bumi? Siapa yang kehendak? Rabbuhum, juga oleh Tuhan mereka, tapi tidak dinyatakan. Tapi atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Oh, kebaikan menghendaki oleh Tuhan. Tapi kejahatan, adakah dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh mereka itu, menghendaki dengan mereka itu oleh Tuhan mereka itu akan kebaikan? Dikehendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan akan kebaikan. Nampak lagi tu kok mana tu? Dikehendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan akan kebaikan. Menghendaki oleh Tuhan dah akan kebaikan. Hak kebaikan ni Tuhan kehendak. Adakah dikehendaki akan kejahatan? Dikehendaki. Siapa yang menghendaki? Bukan Tuhan mereka juga, Allah Ta'ala. Tuhan mereka juga, tapi disembunyikan, tak sebut. Adakah menghendaki oleh Tuhan mereka akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Tak. Hak kejahatan tidak disebut menghendaki oleh Tuhan, disebutnya dikehendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan akan kebaikan. Makna apa ni? Hak kebaikan siapa yang kehendak? Oleh Tuhan mereka. Hak kejahatan siapa yang kehendak? Tuhan mereka juga. Allah juga kehendak, tapi dia tidak zahirkan Allah di situ. Di sini sebut adakah dikehendaki akan kejahatan. Dikehendaki. Siapa yang menghendaki? Bukan Tuhan juga. Tuhan, tapi kenapa disembunyikan? Inilah hak jahat yang bersandar ke Tuhan, hak baik bersandar ke Tuhan. Saya dah ingat ayat tu, surah Al-Jin ayat yang keberapa tak ingat. Adakah dikehendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Kejahatan tidak sebut. Adakah menghendaki oleh Tuhan mereka akan kejahatan? Dah. Adakah dikehendaki akan kejahatan? Dan siapa yang menghendaki? Oleh Tuhan juga. Tapi dia nyata tak di situ, tidak sebut. Tapi hak kebaikan atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Oh, kebaikan Tuhan mereka yang kehendak. Tapi kejahatan, adakah dikehendaki akan kejahatan? Mana Rabbuhum ni? Atau bina majhur dipanggil. Disembunyikan. Siapa yang kehendak? Tuhan mereka juga. Allah juga yang kehendak kejahatan, tapi sebutlah Allah tu. Adakah dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Dah kejahatan siapa yang kehendak? Tuhan mereka, Allah juga, tapi dah sebutlah Allah situ. Adab dah sikit. Tapi sebenarnya hak kejahatan pun Tuhan mereka juga yang kehendak. Ada tu. Ini panggil pak adab. Ini sebuah percakapan, perkara buruk jangan disandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara baik kita sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan, kesalahan, kejahatan diri kita sendiri. Inilah hak kita ahli sunnah wal jamaah. Ni dok ni. Hak baik saya, hak tak baik Kalau kata berjaya, kalau kata cemerlang, siapa? Saya. Kalau tidak berjaya, kalau tidak cemerlang,
Datang daripada mana tu? Datang daripada Allah. Allah telah menentukan tidak berjaya. Allah telah menentukan tidak cemerlang. Tidak berjaya, tidak cemerlang Allah. Kalau berjaya, kalau cemerlang, tidak ada orang lain dah. Sayalah hak terbaiknya. Guna gitu. Apa panggil apa tu? Balik kuk. Kau apa? Ada balik kuk. Kuk tu apa kuk tu? Ada balik kuk ada. Pegangan kita tetap dah baik buruk datang daripada Allah. Hak percakapan kitanya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang diri engkau sendiri. Ni yang baik datang daripada engkau ya Allah, yang tak baik datang diri engkau sendiri. Ni adab kita bercakap. Tiba-tiba yang baik datang daripada kita, yang tak baik itu, yang tak berjaya, yang tak cemerlang tu Allah. Naik sergam, siapa tu? Saya. Tiba-tiba ni hak naik itu tak siap ke, ataupun ada masalah apa-apa ke? Macam mana ni berlaku seumpama ni mari ikut mana ni nak buat guana. Kita lemah. Kalau Tuhan menentukan tak jadilah. Tuhan menentukan rosak, rosaklah. Kita lemah. Hak tak berjaya buh Tuhan, hak berjaya buh ke dia. Ni kata balik kok ni. Kalau kita buat baik, kalau kita tolong, siapa yang tolong awak? Saya yang tolong awak. Walaupun kita tolong tu dengan duit poket kita sendiri sekalipun, tetap itu kesemuanya bahagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tolong ni zahir je asbab media kita, tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tolong wajib dengan ikhlas. Haram tolong dengan riak. Lepas tu haram duk bangkit ungkit. Kenapa kita tidak boleh riak kalau hak kita? Kenapa kita tak boleh nak bangkit ungkit kalau hak kita? Bukan zahir je kita yang menolong daripada duit poket kita sendiri, zahir saja. Tapi sebenar tu semua datang daripada Allah. Sebab tu kita wajib ikhlas. Berdosa kalau riak, berdosa kalau ungkit. Hak kebaikan yang kita lakukan itu semua datang daripada Allah. Alhamdulillah lah. Zahir mari daripada saya, tapi alhamdulillah Tuhan hati saya ni berasa nak tolong. Saya pun alhamdulillah juga. Ni bekalan saya pada hari akhirat. Orang yang ditolong pun alhamdulillah juga. Orang yang menolong, kita terima kasihlah kepadanya. Orang yang ditolong, yang diterima kasih itu pun alhamdulillah, zahir je datang dari saya. Lepas tu yang ditolong tu kena kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak baik datang daripada Allah. Tiba-tiba tengok siapa tolong mula kening. Tain hak tolong. Tain kita buat naya pula. Kita buat naya dia. Ni ingat baiklah. Kita ni ada dua hukum. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia. Hak berkait dengan hubungan sesama manusia kena jaga molek. Kena jaga molek. Sebab apa? Tidak berat kita di padang mahsyar kalau kita buat zalim sesama manusia. Jangan kerana kita tak puas hati ke dia, walaupun dia sebenarnya berhak sepatutnya, tapi kita buat naya ke dia dengan kerana nafsu kita, kerana dendam marah kita, kesemua tu akan berhadapan di mahsyar belaka. Kalau kita orang semayang, orang puasa pergi Mekah, pesen tu tak pada lelah lah jawapan dia. Sebab kita menzalimi manusia,
kita tidak melakukan adil dengan manusia, semuanya akan berhadapan di mahsyar. Kalau kita setakat hidup dunia tidak ada mahsyar, okey je lah, buatlah ikut kehendak nafsu kita, bawalah hati kita puas gerang kitanya. Tapi kita bukan setakat di dunia, sampai di mahsyar semuanya akan dibentang. Ni kena ingat akhirat kita ni. Tiba-tiba kita buat nanya ke dia. Kita buat nanya ke dia, dia sepatutnya berhak, tapi dengan nafsu kita pun sekat dia, maka dia pun tak dapat. Bila tak dapat, kita pun sandar ke Tuhan. Tak ada rezeki mung, tak ada rezeki mung, tak ada lah. Tuhan letak dah, bukan hak mung. Dia sandar ke Tuhan dah, hak benda salah dia. Memanglah kita duk baca lepas solat kan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Kita tak sabar dah situ. Tak sabar dah. Tak sabar dah orang kitanya. Ada setengah-setengah Tok Guru, walaupun wirid dia pendek dia. Ada kuliah contohnya kan, ada kuliah maghrib, takkan nak wirid panjang-panjang, jadi wiridnya pendek, kita bunyi juga kot speaker, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ni saya sambil nak kat tangan ni, dia baca juga tu. Sebab ni nak pendek nak maghrib ada kuliah, dia baca juga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Apa dia makna dia? Ya Allah, tiada orang yang boleh menghalang akan perkara yang engkau kurniakan, dan tidak ada orang yang boleh kurniakan perkara yang engkau halang. Wala radda lima qadai, dan tidak ada orang yang boleh menolak ketentuan engkau ya Allah. Betul lah, hakiki dia gitulah. Kalau dalam rezeki kita tak ada orang boleh halang, kalau dalam bukan rezeki kita tak ada orang boleh beri. Gitu ya. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada orang yang boleh menegah, tiada ada orang boleh menyekat akan perkara yang engkau kurniakan. Hakiki dia gitulah. Kadang rezeki kita sapalah kitanya, kalau bukan rezeki kita pisah usaha mana pun takkan sapalah kita. Itu memanglah pegang kita gitu. Tapi bahagian usaha kitanya kita kena pisah lah, buat sebab molek. Usaha kita tu kena pisah buat sebab molek. Sama juga orang yang nak menzalimi ni, dia usaha juga, usaha kok sekat. Kita nak ni usaha kok buat. Orang hak nak nanya kita ni, dia usaha kok sekat, dia tak nak sekat juga kok mana-mana pun, akhirnya tak dapat. Tak dapat tu memanglah tak ada rezeki lah, hakiki dia. Tapi tak dapat berpunca daripada apa tu? Berpunca daripada orang yang menganiayai dia tengah jalan. Tiba-tiba orang maknanya ni kata warna pula, nak warna dah Tuhan tak dah, bukan rezeki mung, tak dapat lah. Walahal dia tak dapat tu hak zahirnya mari daripada dia yang buat kerja jahat, dia yang menyekat, dia yang menzalimi. Tapi hakikinya dia buat tu pun qada Allah, tapi hak tu perbuatan yang tak baik. Maka kalau sandar kepada Allah, haram besar-besar pula situ. Bahkan kalau dia menyandar perbuatan zalim tu kepada Allah, tujuannya untuk menghalalkan perbuatan zalim, kafir murtad ni wal iazabillah, kerana menghalalkan perkara yang haram. Ijma' ulama, apa dia haramnya? Menzalimi orang. Kena ingat baik tu. Jangan pula tahi tolong tengok siapa, tengok nanya nak orang dah tak ada rezeki mung. Hak baik tu hak dia, hak wak nanya wak zalim tu Allah tak ada rezeki mung. Jangan, ni kena bergaluh molek ni. Ingat baik, jangan sesekali kita menyandar perkara jahat kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri, kejahatan kita sendiri. Mana kalau buat jahat boleh, tapi tak cakap jangan sandar ke Tuhan, bukan.
jangan buat jahat. Jangan salah faham pula. Buat jahat boleh, tapi jangan sandar ke Tuhan lah kerja jahat kita. Jangan faham kau tu. Buat jahat tu satu dosa. Kemudian sandar kepada Allah pekerjaan jahat tu dosa lain pula. Yang mana terkadang dosa besar kerana kita menyandarkan perbuatan jahat kita kepada Allah lebih besar daripada dosa perbuatan jahat kita tu sendiri. Perbuatan jahat tu haram, dosa besar dah. Tiba-tiba kita menyandarkan perbuatan jahat kita kepada ketentuan dan perbuatan Allah, haram dosa besar, menyandarkan perbuatan jahat tadi yang dosa besar juga. Hak sandar ni lebih besar dosa daripada hak kita buat jahat hak asal. Ingat baik. Lepas tu jangan sandar kepada Allah lah perbuatan jahat tu. Jangan buat jahat daripada awal-awal lah. Dah berlaku pula jahat, jangan duk sandar lah ke Tuhan. Jangan ambil salah faham nanyalah. Boleh buat jahat, tapi lepas siap jangan sandar kepada Allah, sandarlah pada diri sendiri. Oh nanya kalau faham kau tu. Benda jahat mana boleh buat? Benda waktu orang larang, benda maksiat mana boleh buat? Tak boleh buat. Sekarang ni dibuat. Berdosa lah dianya, wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disandar ke Tuhan pula dah kerja jahat dia. Tu dosa lain pula tu. Jangan menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah ni kalau tujuan untuk menghalalkan perkara yang haram, ijma' ulama, murtad ni wal azabillah. Bukan kalau dengan tujuan untuk menghina Allah. Dah orang duduk sebut sangat, awak ni apa ni? Pak bila awak kerja jahat dak berubah-ubah ni? Daripada muda pak tua. Kerja jahat ni lah semua duk buatnya. Tak insaf. Mati bila-bila masa ni. Orang duk sebut duk nasihat perbuatan jahat. Dia berkata, mu tahu tak? Hak aku duk buat jahat ni siang malang. Hak mu duk kata macam-macam, ingat mari mana? Mari daripada Allah lah. Tujuannya apa tu? Tujuan nak menghalalkan, murtad ni. Tujuan nak menghina Allah. Allah lah ni. Tujuan nak menghina, murtad apa ni? Jangan main. Menyandar perbuatan jahat kepada Allah tujuan untuk menghalal. Tahu tak berzina siapa yang tentukan? Allah. Halal lah. Murtad. Dia sebut berzina ni. Tahu mana? Bagaimana ni? Siapa yang menentukan berlaku perbuatan zina? Allah lah yang menentukan. Tujuan hatinya, kosaknya nak menghina Allah. Murtad ni wa azabillah. Ni kena tu molek ni. Jangan buat mudah-mudah. Ini cerita bab pegangan. Kita pun cerita ni dalam majlis ilmu. Jangan jadi macam Azazil. Kena Azazil. Iblis laknatullah tu lah. Apabila lepas daripada kisah Nabi Adam AS tu, dia pun kata, qala rabbi bima aghwaytani. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, kata Azazil, rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku. Dia ngaku Allah Tuhan dia. Oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Allah tu yang menetapkan aku sesat. Tengok, disandar perbuatan sesat itu kepada Allah. Ni PF dengan Azazil. Dia tak kata dia yang sesat, dia tak kata dia yang salah. Dia kata oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Tapi sesat Azazil, dia tahu bahawa kesesatan dia itu datang daripada qadar dan qada Allah. Dia tahulah ketetapan jahat tu, ketetapan sesat dia tu datang dari qadar dan qada. Dia tahu. Ni orang kita berat lagi ni, siapa ke perkara jahat datang dari qadar dan qada Allah pun tak tahu. Tapi Azazil ni memang dia tahu, buat dia orang berilmu. Dia tahu bahawa sesat dia tu datang daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Salah dia betul mana? Disandar kepada oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Tengok. Disandar ke Tuhan kesesatan dia. Ini perangai Azazil. Tapi Azazil tahu bahawa perkara jahat, kesesatan Azazil ni memang datang daripada Allah. Tapi salahnya apa? Dia menyandarkan kesesatan dia kepada oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Makna saya aku akan memperhiasi mereka yang ada di bumi, akan la uzayyinanna lahum ni perkara baik. Syaitan akan pusing-pusing nampak macam tak molek je. Perkara tak molek, syaitan dia kata la uzayyinanna lahum ni. Apa dia? Mempersolekkan apa? Memperhiasi. Jadi memperhiasi ni kalau hak tak molek dia hias. Dia nampak molek je. Hak molek dia pusing. Nampak tak molek je. Tu kan. Ada orang kan bunyi mengajar tak puas hati ada kelas. Benda molek tu. Dia berasa tak molek. Hak tak moleknya jahil, dia berasa molek. Macam ni. Kita tengok orang tutup aurah contohnya. Aku tengok panah. Allah. Panah-panah gini pakai tutup likuk gitu. Kita tengok panah dah. Tengok panah dah. Ada panas seuh bodoh. Kau panggil apa? Hak tu kan tengok ni berasa panah dah. Main duk tutup je panah. Lepas tu dia tengok orang hak buka aurah tu, comel je berasa. Barulah comel tidak melampau. Tapi janganlah telanjang sangat. Pakailah bersopan, tapi tak payahlah tutup rapat. Dia rasa kenang gitu. Hak gitulah sederhana dia kata. Tutup sangat pun tak, buka sangat pun tak. Dia rasa tu comel je dia rasa. Kalau tengok tutup ni dia rasa macam tak comel je. Tengok. Macam tadilah. Bunyi kata belajar ni lalu dah. Kalau tak belajar molek dia berasa. Tu mari mana tu syaitan dia bersumpah dah dia akan memperhiasi. Dan syaitan akan menyesatkan anak Adam kesemuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, mereka hamba engkau ya Allah di kalangan mereka yang mukhlasin, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disucikan akidahnya, yang disucikan syariat zahirnya, yang disucikan syariat hatinya. Ini saja selamat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin tu hak yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak ceritanya Azazil sandar kepada oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Ni salah. Disandar kejahatan, disandar kesesatan tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik. Jangan buat mudah-mudah. Ni kadang-kadang akhir zaman banyak orang balas tu. Hak jahat disandar ke Tuhan, hak tak molek disandar ke Tuhan, hak tak berjaya disandar ke Tuhan. Contoh macam orang kerja lah. Kalau kerja dia cemerlang, bila bos dia puji, pekerja yang cemerlang boleh anugerah pula. Tengoklah bos, tengok kaki dia kata. So tengok kaki. Apa tengok kaki? Kau bang gitu dah, cakap dah. Tengoklah kak, tengok kaki lah bos. Maksudnya apa? Buka kasut dia tengok kaki gitu. Mana? Tengok orang. Yelah tengok orang apa kata sebut kaki. Kalau kata tengok muka lah boh. Kalau tengok muka dah sabar kau. Mana tengok orang ni tengoklah muka. Yang jadi kaki tu buat apa? Dah lah. Dia cakapan ni ada dia punya apa? Ada dia punya maksud tu. Dia cakap kita ni, cakap kok kapung ni pun orang tua cakap ni dia ada apa? Simbolik apa panggil? Orang apa? Yang kata tengok kaki tu buat apa? Apa dia kata tengok muka lah, tengok muka. Mana tengok orang lah, tapi sebut muka lah sepatutnya. Kan kita kan lama tak nampak muka, kita nak kata lama tak nampak kaki, kita nak kata.
Lama tak nampak muka tu, lama tak nampak seorang tu lah. Tapi ni apa pula tengok kaki. Tangan dia cemerlang. Oh, tangan kerja tak betul, tangan kerja tak cemerlang, tangan kerja tak molek. Bila bos dia marah, dah warna learning ni. Dulu masa mula-mula kerja, dapat anugerah. Kenapa kebelakangan ni nampak kau berat dah ni warna ni. Nak kerana boh tuan tak dah tak berjaya lah boh. Kita ni lemah ni. Tuan letak hari tu cemerlang boleh anugerah, cemerlang boleh anugerah lah. Dah kemudian ni tuan letak dah tak cemerlang. Maka nak kerana kita boh, kita lemah kan. Boh hamba, saya pun hamba, sama-sama lemah. Boh pun kesong boh. Sebab apa? Boh jahil kau. Kawan tu jahil dah, boh jahil kau. Ni cerita boh sungguh ni. Dia kata lama kening, kena goreng dia anak buah. Kalau gitu kita marah-marah, dia kata Allah. Kita marah-marah, dia kata Allah. Jadi kita bunyi Allah ni takkan nak berlawan Allah pula. Jadi kita pun kesong, gerang nak marah. Hak atas duk marah dia nak marah hak bawah kata Allah. Boh hamba saya hamba, boh lemah saya lemah. Dia pula hak atas duduk tekan dia tak banyak sebut Allah. Jadi dia sepit tengok. Hak atas duduk tekan dia. Kerja dak sampai target ni. Dia nak tekan bawah, bawah kata Allah. Sepitlah dianya. Kata berapa dak royak kata anu Allah juga yang menentukan. Dak berani dia kata. Kena padang kena kecek dia nak buah lah kalau gitu. Maknanya apa tu? Kalau bos tu pandai, dua kali marah. Yang pertama marah kerana kerja tak betul. Yang kedua marah kerana sandar benda tak baik kepada Allah. Bos boleh dua kali marah situ kata. Kalau gitu kena kacek lama dia kata. Lah bos jahil. Bos jahil agama. Kena dua kali marah. Awak buat kerja tak betul. Masuk kerja lambat, keluar cepat-cepat, duk kating lama-lama. Bila kerja tak sampai target, kerja tak betul dah, salah. Lepas tu sandar kepada Allah. Dua kali salah sini. Kerja tak jujur, tak amanah, berdosa dah tu. Nak cari rezeki untuk nafkah keluarga, takkan nak cari rezeki yang seumpama ni. Kena marah di situ satu perkara. Sandar ke Tuhan pula. Kena marah kali yang kedua tu. Besar waktu lagi nak kena marahnya. Yang awak sandar kepada Allah ni kenapa? Kan segala-gala daripada Allah. Itu rukun iman akidah dah. Kalau dia sandar gitu dah, retak sekali. Apa retak? Saya retaklah qada dan qada Allah kan. Bila buat gitu? Dah, dia kerja tak baik sandar kepada Allah. Bawa retak suti. Apa benda retak-retak tak dia Allah. Saya lemah. Kalau Tuhan tidak takdirkan retak, tak retak tangan pun. Macam mana? Apa tu gomo situ? Tu pun balah. Apa balah? Takdir Allah. Tu ni balah. Sedap boleh gomo. Diorang nak gomo bekok. Takdir Allah. Keluar dua orang. Ni jeng belaka lah. Jangan main. Yang duduk sandar perkara yang tak baik kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan tetap dah. Apa cakapan jangan. Ni kena faham molek lah ni. Dia mok bagus dia. Dia ngaji bab pegangan, dia pun balik ajar kepada anak. Baik buruk ni daripada Allah. Anak jenis akalang. Gitu. Nama kini mok duk marah, semua dia buat salah. Ada modal dah kali ni. Mok balik ajar. Lepas tu siapa masih dia buat salah sungguh. Mok nak hukum mok baru ni royak. Baik buruk datang daripada Allah. Yang mok nak pihak saya ni apa pula? Saya buat salah ni kan mari daripada qada dan qada Allah yang mok ajar baru ni kan. Senyap mok. Ni mok macam boh tadi tu. Tak reti. Dia reti sikit je. Lepas tu masuk kelas ustaz. Wan ustaz, saya memanglah ajarlah pada anak ni. Baik buruk ukur iman kenan datang dari qada dan qada Allah. Ya. Apabila dia buat salah, saya nak hukum, dia kata qada dan qada Allah. Jadi saya pun putih tak dihukum. Jawab warna. Ni ngaji tak habis orang panggil. Ngaji tak habis.
Itu pegangan. Kita kena ajar dia ni bab pegangan je duk cakap mulut ni. Kalau cakap mulut benda tak baik sandar pada Allah, kena piak sekali lagi. Kena gitu. Sekarang ni sepatutnya kalau dia buat salah, piak. Berapa kali? Sekali. Kena piak 2 kali. Satunya piak pukul kerana dia buat salah. Yang kedua, piak pukul kerana dia buat salah kali kedua, dia menyandarkan perbuatan salah kepada qada dan qada Allah. 2 kali salah situ. Tapi mak ni jadi butilah tak jadi mak bagus dah tu. Faham sikit di balik ajar. Tapi faham tu sikit sangat. Pegangan, percakapan. Makna apa tu? Kalau sandar perbuatan tak baik pada Allah, kena hukum. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu kisah itu pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada orang yang mencuri. Maka Sayyidina Umar tanyalah pencuri tu, kenapa dia mencuri? Dia jawab dia, qadallahu alayya, Allah yang mengqadakkan aku mencuri. Maka Sayyidina Umar pun meletakkan hukuman, kena potong tangan, kemudian kena pukul. Jadi bila potong tangan dan pukul ni, jadi timbullah pertanyaan sahabat yang lain, kenapa pergi tambah dengan pukul? Al-Quran perintahnya faqata'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan kedua-dua pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Hukum Allah tidak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Hukum Allah tiba-tiba Sayyidina Umar dia tambah dengan pukul, kena sebab walaha mencuri hanya potong tangan, kenapa pukul pula? Jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, potong tangan kerana mencuri, sebab kerana dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dusta betul mana? Sandar perbuatan jahat, mencuri kepada Allah, itu dia panggil dusta. Walau hakikinya memang betul jawapan dia tu, tapi salah betul mana? Salah kerana dia menyandar perbuatan jahat kepada Allah. Siapa kena pihak? Kena takzir. Ini hukum agama. Jadi menyandar perbuatan jahat pada Allah ni, hak ni saya nak kata dusta. Saya nak kata dusta ni ambil mana ni? Ini sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Lagi akan berkata, Tuhan kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan berkata mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Apa kata ni orang yang menyekutukan Allah ni? Jikalau tidak menghendaki oleh Allah bahawa kami menyekutukan Allah, nescaya kami tidak akan menyekutukan Allah, dan bapak-bapak kami pun tidak akan menyekutukan Allah. Disandar ke Tuhan. Tuhan kata lagi akan berkata golongan yang menyekutukan Allah. Apa kata dia? Jikalau Allah Ta'ala tidak menghendaki kami dan bapak-bapak kami menyekutukan Allah, nescaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan menyekutukan Allah. Tengok tu, disandar kesyirikan dia dan bapak-bapak dia tu kepada kehendak Allah. Dan jikalau Allah Ta'ala tidak menghendaki kami mengharamkan perkara yang halal, nescaya kami tidak akan mengharamkan perkara yang halal. Jawab Tuhan, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah hak menyandar perbuatan syirik kepada Allah ni, demikianlah pendustaan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sebelum daripada golongan yang syirik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata pendustaan. Ni kata dusta ni, orang menyandar perbuatan jahat pada dusta, pelawakmu. Dia kata gitu. Tapi hakikinya memanglah segala-galanya. Mana kalau disandar perbuatan, kenapa kamu kerja seumpama ni? Orang lagi boh, kau tuan tak dah nawakmu. Begitu. Boh tak reti hukum iman ke? Hang reti hukum iman kata menawak Mana? Kena kecek kan anak buah. Ni cerita sebenar dia tu. Gitu lama kening kita kok. Nak marah. Nampak dia belajar sikit-sikit. Belajar sikit-sikit tu lah. Jahil lah orang panggil.
Dia tak faham bab pegangan, bab percakapan kena jagalah pula situnya. Jangan sesekali menyandarkan perbuatan yang tak baik kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita menyandarkan perbuatan yang tak baik kepada Allah, tak buat lagi. Tak buat lagi ni. Ada orang joget bandar, ada orang main bandar, joget. Dia tahu dah kita masa muda-muda dulu berahi kan. Learning main duk sejik dah. Tapi bunyi duk main bandar kan eh? Ada main bandar. Kalau dulu juga demo duduk depan sekali kan eh? Nak orang lagi dah. Kalau tuan letak ada situ malam ni adalah. Kalau tuan letak tak ada lah. Di sana tuan dah. Harang wawa lagi dah. Kalau tuan letak ada situ malam ni, la haula wala quwata illa billah, tak ada daya payah. Lepas tu kalau tuan letak ada situ malam ni kat joget, kalau mu tengok je aku ada situ, aku ayat dah ni. Kalau tuan letak di situ ada lah. Tapi tak buat lagi ni. Tak lagi benda maksiat ni. Disandar ke Tuhan dah, hukumnya haram wawa lagi. Tak ada buat lagi disandar ke Tuhan dah. Mana lagi tak tengok Pak Umaynya, kalau tuan letak ada situ ada lah. Benda tak baik disandar ke Tuhan pula dah. Haram wawa lagi. Dia ajak cakap mudah-mudah. Sama telah pula dia menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah selepas daripada dia melakukan kejahatan. Cuma satu keadaan sahaja yang mana diharuskan menyandar perbuatan salah kita yang terdahulu kepada qadar dan qada Allah. Mana? Kita dahulu memang kita buat salah. Masa muda-muda dulu, masa tak belajar, tak apa dulu, macam-macam lah perangai hak tak baik kita lakukan. Jadi sekarang ni kita berubah dah. Kita insaf, kita berubah dah. Kita belajar molek-molek dah. Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada ukit lagi kesalahan kita pada masa lampau. Orang ada ukit macam lagi, padahal kita sudah bertaubah. Kita sudah berubah. Tapi dia masih lagi ungkit. Jadi untuk melepaskan ungkitan orang, cercaan orang, nak kena lagi dah. Hak berlaku pada masa muda-muda dulu tu, ketentuan Allah dah gitu. Tengok tu. Disandar perbuatan tak baik pada masa lampau kepada Allah tu. Tujuannya apa tu? Kerana nak lepas daripada orang duk ukit lagi kesalahan dia. Itu diharuskan pada syarak. Itu je. Itu diharuskan pada syarak. Dia menyandar perbuatan jahat dia pada masa lampau bukan kerana nak melepaskan hukuman, bukan kerana nak melepaskan perkara buruk tu, bukan. Dia tahu dah salah tu salah lah. Dah berubah lama, dah bertaubat, apa dah ukit lagi. Bila orang ukit nak lepas ada cercaan orang ni, maka dia haruskan sandar perkara buruk tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Macamlah kita kata kita dulu tak belajar fardu ain. Tak belajar fardu ain beratlah. Belajar fardu ain. Fahamlah. Ilmu hak wajib fardu ain kita belajar, kita tak belajar. Macam kita kata solat 5 waktu wajib fardu ain kepada kita tapi tak solat. Kan? Dia kalaulah solat 5 waktu fardu ain tak solat, memang kita tahu dah derhaka sangat-sangat. Sebaliknya orang yang tak belajar ilmu fardu ain, belajar ilmu fardu ain tu wajib aini, tiba-tiba tak belajar, tak berasa berat, padahal hak itulah dosa hak besar kitanya. Bukan hanya dosa besar kerana tidak solat hak wajib fardu ain tu, bukan dosa besar kitanya tidak belajar ilmu fardu ain tu. Malaikat catat dosa besar mula daripada umur kita baligh. Kalau kita baligh dalam keadaan kita tak belajar ilmu fardu ain, kemudian kita bertaubah, kita pun insaf, kita mencukupkan rukun taubah. Mana 3 rukun taubah? Menyesalnya dulu kerana tidak belajar ilmu fardu ain, derhaka pada Allah. Sekarang ni kita belajar dah fardu ainnya sekarang ni. Itu rukun taubat yang kedua. Rukun taubat yang ketiganya, tak mau berhenti dah belajar ilmu fardu ain selagi tak selesai. Ni 3 rukun taubat.
Menyesal kerana dahulu tak belajar fardu ain, sekarang dalam belajar ilmu fardu ain. Yang ketiganya bukan sekarang sedang belajar ilmu fardu ain. Hukum taubah yang ketiganya azam bulat di hati, tidak akan mengulangi balik tinggal belajar ilmu fardu ain selagi tak selesai. Ada 3 rukun taubah. Comel dah kitanya. Tiba-tiba bila belajar tu lewat sikit, maka adalah sikit kepayahan dia tu. Payah kadang-kadang nak faham, faham pula nak ingat lama jadi payah. Maka kadang-kadang Allah payahnya kita orang tua ni. Belajar ingat sekejap, lepas tu lupa balik. Ingat sekejap, lepas tu lupa balik. Dah telefon tua-tua baru nak belajar. Orang belajar masa muda ni, orang komen. Tua-tua baru nak belajar, payahlah orang belajar pada masa muda. Oh, dia dah okey, kita dulu tak belajar. Nak kan lagi dah, dulu saya tak belajar qada dan qada Allah. Tengok dia sandar ke Tuhan dah. Hak dia tak belajar zaman dulu tu, hak dosa besar tu. Tapi dia sandar ke Tuhan bukan nak menghalalkan nak apa ni. Dah orang dah okey. Apa nak okey lagi kesalahan lama. Mungkin adalah sikit kepayahan, dia bunyilah bab kepayahan tu, takut ada orang boleh tolong royak ke dia belajar macam mana untuk orang tua ni biar lebih mudah sikit faham. Kita tanyalah macam mana. Tiba-tiba dia okey. Dah awak tak belajar daripada muda telefon salah tu. Dia okey benda kesalahan lama kita yang kita sudah bertaubah. Maka kita bolehlah sandar kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Apabila Nabi Musa alaihissalam tanya Nabi Adam hak berkaitan dengan turun ke bumi itulah, maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahawa asalumuni ala amrin qadarullahu alayya qabla an yakhluqani bi 40,000 sanah. Adakah kamu wahai Nabi Musa AS nak cela aku, nak ungkit kesalahan aku ni atas perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada aku? Maka wakhuldi itu ketetapan Allah. Allah menetap bila ni? Sebelum daripada Allah menjadikan aku 40,000 tahun. Ini catatan di Lauh Mahfuz ni. Baca catatan Lauh Mahfuz 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam AS. Jadi berapa nak ungkit hak tetapang azali tak ada lah 40,000 tahun tu. Hak azali tak ada tahun-tahun, tak ada lah tu. Hak sedia kala. Hak ni hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz ni. Jadi catatan malaikat di Lauh Mahfuz 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam AS. Jadi adakah engkau nak mencerca hak perkara yang Allah Ta'ala letak dah ke atas aku? Tengok Nabi Adam AS sandar kepada Allah pada persoalan makan wa khuldi. Sebab apa? Nabi Adam AS sudah kembali kepada Allah. Kenapa nak tanya lagi? Ni apa ni? Sandar perkata baik, perkara yang salah. Nisbah hak Nabi Adam makan wa khuldi itu tak salah lah. Sebab Nabi Rasul ni amanah belaka. Tapi walaupun tak salah, Nabi Adam bertaubah ni orang hampir dengan Tuhan. Tak salah pun bagi dia salah lah. Ini hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ni. Ni sebuah kita orang ramah ni tak ada salah. Ni sebuah orang hampir dengan Tuhan tu tak betul lah tu. Dia gitu. Tapi nak ceritanya Nabi Adam sandar kepada ketetapan Allah pada masalah makan buah khuldi yang ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini contoh sandar perkara yang tak baik pada Allah. Tapi lepas dia bertaubah untuk mengelakkan daripada orang duduk cerita lagi lah kesalahan lama kita tu, jadi haruskan pada syarak. Sandar kepada Allah perbuatan jahat walaupun belum lakukan, hukumnya haram. Lepas daripada kita lakukan, sandar kepada Allah tujuan untuk melepaskan kita daripada hukuman, contohnya hukumnya haram dosa besar. Sandar kepada Allah perbuatan jahat tadi yang ijma' ulama haram dengan tujuan untuk menghalalkan, murtad orang ni wa'alazabillah, dengan tujuan untuk menghina Allah yang mengkodokkan perkara yang dilakukan, hukumnya murtad orang ni wa'alazabillah. Jadi kena faham molek lah dalam bab rukun iman yang keenam, ketentuan baik, ketentuan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala, pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri, kesalahan, kecuaian diri kita sendiri, itu ada percakapan. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita masuk sikit lagi lah berkaitan dengan ketentuan jahat
datang dari qadar dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.